Dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara, ia sering terkait dengan kesan sampingan, terutama berkaitan dengan kelestarian sumber ataupun sustainability resources dengan izin. Di atas kesedaran ini, usaha membangunkan ekonomi dan teknologi hijau semakin menjadi penting untuk diusahakan. Sebuah kajian antarabangsa yang bertajuk Motivation for a Sustainable Ethos dengan izin yang diterbitkan oleh Springer Link pada Januari 2023 membuktikan bahawa penerapan prinsip pembangunan mampan dalam sesebuah polisi mampu untuk memberikan manfaat dan kesan positif kepada ekonomi dan masyarakat awam. Terutama ianya akan menjadi satu keperluan kepada syarikat besar luar negara. Justru dalam membangunkan sektor ekonomi dan teknologi hijau ini, selain menjadikan matlamat pembangunan mampan SDG sebagai kayu ukur prestasi, Indeks Prestasi Alam Sekitar atau Environmental Performance Index EPI dan Indeks Masa Depan Hijau atau The Green Future Index GFI wajar juga dijadikan sandaran oleh kerajaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, EPI dan GFI ini diasaskan oleh Yale University dan MIT Technology Review Insight. Selain mempunyai indikator yang menyeluruh, ia juga mendapat pengiktirafan daripada Forum Ekonomi Dunia WEF. Tuan Yang Pertua, ramai yang khawatir pembangunan mampan ini hanya layak dilaksanakan di negara maju kerana ia melibatkan suatu kos yang tinggi. Namun saya percaya di sana terdapat berbagai cara yang boleh diterokai untuk mengatasi cabaran ini. Antaranya ialah pihak kerajaan membentuk suatu kerjasama awam swasta yang dirangka melalui Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta yang bukan sahaja memanfaatkan negara di peringkat antarabangsa, bahkan turut memberikan peluang kepada negeri-negeri untuk melaksanakan pembangunan yang lebih berdaya saing. Kita perlu menyedari bahawa pembangunan negara ini tidak akan terlaksana dengan jayanya jika kita bersikap pasif di peringkat antarabangsa. Justru itu dalam hal ini saya menyokong kedudukan Malaysia yang telah pun dipilih sebagai rakan negara di dalam blok Pakatan BRICS yang kini dipengusikan oleh Rusia. Bukan sahaja ia memberikan pilihan kepada negara kecil seperti Malaysia dalam menentukan naratif geopolitik antarabangsa, bahkan turut memberikan peluang ekonomi yang luas, terutama dalam aspek perdagangan, pelaburan dan perkongsian sumber. Apa yang penting ialah Malaysia mestilah memanfaatkan peranan strategik dalam BRICS ini untuk memajukan pembangunan mampan, inovasi teknologi dan kemakmuran inklusif, di samping mengukuhkan rangka perdagangan yang berdaya tahan, mempelbagaikan kerjasama global dan meletakkan Malaysia di kedudukan hadapan dalam sektor ekonomi hijau dan pembangunan digital. Supaya penyertaan kita dapat dioptimumkan, saya menggesa pihak kerajaan untuk membentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini mengenai objektif yang boleh dicapai ataupun achievable objectives dengan izin, petunjuk prestasi yang boleh dinilai atau measurable performance indicators dengan izin, dan langkah-langkah strategik yang mungkin diambil untuk menunjukkan tindakan serius penyertaan ini akan memberi hasilnya, dan bagaimana pihak di negeri-negeri yang ada dalam negara kita ini, bagaimana pihak syarikat berkaitan kerajaan atau GLC dan syarikat-syarikat tempatan boleh sama-sama mengambil manfaat daripada penyertaan dalam BRICS ini. Di masa yang sama, negara kita juga perlu memanfaatkan dan mengusulkan supaya kerjasama spesifik bidang tertentu seperti ekonomi, perdagangan, teknologi, iaitu di kalangan negara Islam tertentu dapat kembali di meja rundingan untuk dilaksanakan, seperti pembentukan D8 Organisation for Economic Cooperation atau D8 yang pernah diwujudkan pada tahun 1996 selain daripada berusaha untuk menggerakkan kembali organisasi sedia ada seperti OIC yang tidak begitu berdaya di waktu ini.